Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat tahun baru 2022. Tahun baru jadi semangat pun kena baru. Dan kami di Raizap Johor, Majukan Negeri Johor juga ada rancangan baru iaitu Raizap Plus Podcast. Bagi siri yang pertama ini, anda bersama saya Bobo dan juga Azlan daripada Majukan Negeri Johor. ya, kat sini ada. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni first time ni kita buat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baru kepada semua penonton-penonton yang berada di rumah lah. Jadi di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih lah Majukan Negeri Johor sebab bersama-sama dengan orang ramai lah dapat menganjurkan podcast kita pada kali ini. Ya, dan seperti yang kita tahu, topik kita yang pertama ni adalah mengenai cardiac arrest, Bo. Ya, Cardiac arrest, pernah dengar, Bo, pasal cardiac arrest? Pernah. Tapi bukan tu kita nak cerita sekarang ni. Ya ke? Sebab kita nak dengarkan daripada kita punya pakar selepas ni. So jadi boleh tak ceritakan pasal apa yang podcast ni lah? Podcast ni. Okay, jadi sebelum ni Raizap Johor memang ada buatlah media sosial, menggunakan media sosial untuk memberi info-info kepada orang ramai kan, pada pendengar-pendengar di rumah. Jadi kita tambah baiklah dengan menganjurkan atau mengadakan podcast untuk menyalurkan ilmu-ilmu info-info yang berguna supaya boleh diguna pakai oleh penggiat-penggiat sukan yang berada di rumah lah. Jadi dia punya method dia punya konsep dia sebelum ni adalah IG kan. Ya, betul. Atas dan bawah lah gambar dia. Betul. Jadi kali ni kita menggunakan podcast di mana kita panggil panel-panel daripada luar yang kita jemput untuk bersama-sama dengan kita melakukan aktiviti bola bicara secara fizikal. Jadi kita dapatlah ilmu tu secara terus-menerus dan boleh disampaikan kepada penonton di rumah. Okeylah Lan, kita bercerita berkenaan dengan cardiac arrest, isu dan elak terkena. Ikutlah kau punya experience, ada tak pengalaman atau orang ataupun kawan-kawan ke di sekeliling pernah tak yang terkena? Sebenarnya tak ada, Bu. Tak ada Sebenarnya tak ada, Bu. Tapi memang banyak lah yang aku tengok info lah di media sosial, di surat khabar, di televisyen kan, Facebook kan, sekarang semua ada berada di Facebook mengenai cardiac arrest kan. Memang menakutkan lah sebab dia macam sudden death. Tiba-tiba je boleh meninggal walaupun kita ni mungkin aktif ke kan, kita melakukan aktiviti yang sihat, tapi boleh pula terberhenti jantung ke, kita takut lah kan. Ya, risaulah, orang mula tak nak melakukan betul kan? Itu yang menyebabkan kerisauan tu lah. Okey, baik, mungkin kita nak berbicara berkenaan cardiac arrest. So sebelum kita perkenalkan kita punya panel yang hebat ni. So jadi mungkin kalau kita tengok VT dulu, lepas ni kalau VT dah ready, kita boleh tengok VT lepas ni. Kemudian mendiang David Faramola Onia, kapten pasukan bola sepak T-Team semalam, merupakan kes pertama seumpamanya dalam Liga Bola Sepak Malaysia. Video dia lah ni memang menakutkan lah, menggigil lah menggigil lah. Okey, sebelum kita berbicara berkenai dengan video yang kita tengok sebentar tadi, so suka untuk saya ingatkan kepada penonton di rumah yang mana menonton kami secara live di Facebook Live Majukan Negeri Johor, anda juga boleh
menonton di Spotify Majukan Negeri Johor. Dan Spotify jangan pun ada juga? Ya, betul. Kita dah up to date dah. Kau subscribe tak Spotify? Ya, mestilah. Subscribe lah. Okey. RM90 Ya. Dan follow juga di media sosial kami yang lain, Razak Johor, itu IG, TikTok dan YouTube. Okey. So jadi kita ada hadiah menarik. So jadi pastikan tunggu sampai habis lah. Mesti ada info-info menarik dan korang berpeluang untuk dapatkan t-shirt Rise Up Johor. Itu yang macam memang rare punya lah. Yalah, benda tu rare lah. Tak semua orang ada lah. Dia tak dijual di kedai-kedai lah. Cuma ada di Rise Up Johor. Kau boleh sambung untuk yang kalau kita tengok pada video VT tadi tu kan, memang agak menakutkan lah. Dan kita dapat tahu yang banyak atlet-atlet yang berprestasi tinggi terkena serangan-serangan yang seperti gini lah. Cumanya macam kita tahu, kita memang ada dengar cardiac arrest, serangan jantung. Kita tak tahu apa tu sebenarnya dia. Secara klinikal kan, apa research yang terkini mengenai cardiac arrest ni kan. Orang tahu sebut je cardiac arrest, ni kau cardiac arrest, tapi tak tahu apa tu sebenarnya cardiac arrest. Sebab itulah kita buat podcast ni Tapi kan aku tengok ni doktor dah macam orang yang panel kita yang dah macam dah sabar lah menggelitis. So jadi kita bawakan, kita perkenalkan kita punya pakar perubatan sukan, iaitu yang pertama Dr. Ibrahim dan juga Dr. Azhar. Mereka merupakan pakar perubatan dari HSI, Hospital Sultan Ismail, dan juga Hospital Sultan Fatimah. Betul. Alright, kita ucapkan muah datang jauh. Selamat datang doktor sekalian. Terima kasih atas time. Alright, Azlan, mungkin boleh tanyakan. Banyak soalan hari ni kita nak bagi doktor, tapi sebelum kita terjerumus ke dalam kencah cardiac arrest ni doktor, saya nak tanya dengan doktor dululah. Apa tu sebenarnya cardiac arrest? Saya rasa soalan ni ditujukan kepada Dr. Ibrahim lah. Apa tu sebenarnya cardiac arrest, dia punya definisi. Kita nak tahu details dia punya term dia yang perlu pendengar tahu bila ni lah di podcast kita pada kali ini, doktor. Terima kasih Azlan Johor. Terima kasih juga kepada MSN Johor kerana sudi menjemput kami pada hari ini. Dan kami amat berbesar hatilah untuk berada di sini. Dan topik yang dibincangkan ni memang topik yang saya rasa amat sesuai dengan situasi semasa arena sukan sekarang ni. Okay? Baik, menjawab pada soalan tadi, apa tu cardiac arrest? Now, sebelum saya untuk fahamkan jawapan tu, kita kena faham struktur jantung tu sendiri. Baik, jantung ni kita anggap dia sebagai satu pump. Okey, satu organ tersendiri, dia satu pump. Yang mana tugas dia adalah mengepam darah ke seluruh tubuh kita. Okey. Dan organ jantung ni dia ada saluran darah dia sendiri. Dan istimewanya jantung ni ialah dia ada electrical conductivity sendiri. Maksudnya dia ada wiring dia sendiri. Wiring dia lah. Dia ada wiring lah. Ingat apa lah. Wiring dia sendiri. Okey. Wiring dia yang tersendiri. Baik. So bila kita merujuk kepada cardiac arrest, ialah berlaku isu kepada sistem wiring ni. Okey. Di mana jantung ni dia berdegup secara automatik. Okey, dan dia ada satu node, nama dia sinoatrial node. Dia bagi dia renjat, elektrik akan mengalir ke seluruh jantung dan electrical conduction ni akan menggerakkan jantung tu untuk mengepam darah. So bila wiring ni kacau, masih terganggu, maka proses pengepaman tu terganggu. Jadi bila proses pam darah tu terganggu, maka darah tak dapat disalurkan ke seluruh tubuh dan menyebabkan atlet tu rebah. Jadi maksudnya doktor, current lah, kita sebut current lah, term paling sedang sekali difahami. Dia masalah dia current dekat jantung tu sendiri ke, ataupun dekat nerve ke, ataupun dekat otak ke, ataupun macam mana? Bukan. Bila kita sebut pada cardiac arrest, dia merujuk kepada isu di jantung tu sendiri. Dia tidak terlibat dengan otak yang lain, saraf lain. Memang disebabkan oleh jantung tu sendiri lah. Ya, problem dekat jantung tu sendiri. Faham. So kat situ kita dapat tahulah yang jantung tu sendiri yang membuatkan masalah lah kan, bila kena cardiac arrest ni. So sistem wiring tadi tu lah problem. Wiring dekat cardiac arrest, dekat jantung tu lah kan. Okey, faham. So kita ingatlah sistem wiring, lepas tu ada SA node apa semua kan.
So jadi melihat kepada definisi yang doktor bagi tadi, yang sistem wiring jantung tu bergerak sendiri. Saya nak tanya Dr. Azhar, apakah perbezaan cardiac arrest dengan heart attack? Kalau kita tengok tadi, mungkin dalam VT tadi ada macam heart attack kan, ada macam jantung, ada. So mungkin Dr. Azhar boleh explain apakah perbezaan antara cardiac arrest dengan heart attack. Okey, terima kasih Coach Bobo. Jadi ada dua terma di sini. Satu cardiac arrest, satu heart attack. So cardiac arrest ni macam kita kalau kita dalam bahasa Melayunya, degupan jantung berhenti mengejut. Dia sudden cardiac arrest lah sebenarnya. Okey. Manakala heart attack ni ialah serangan jantung. Okey. So dia dua benda yang berbeza lah. Okey, satu macam Dr. Ibrahim terangkan tadi, sudden cardiac arrest ni, degupan jantung berhenti mengejut ni disebabkan sistem elektrik dekat jantung tu berhenti ataupun kacau bilau. Contohnya yang paling senang, bukan saya umpamakan macam rumah kita blackout lah. Blackout, habis peti air semua tiba-tiba ni, macam itulah jantung. Manakala heart attack ni ataupun serangan jantung ni disebabkan salur darah yang tersumbat. Sistem salur darah dia. So satu ni sebab elektrik, satu lagi sebab struktur salur darah dia. Itu perbezaan yang pertama lah. Okey. Dan pada masa yang sama, kadang-kadang sistem salur darah yang bermasalah ni pun, yang tersumbat, rosak pun semua ni pun boleh menyebabkan sudden cardiac arrest ni lah, degupan jantung berhenti. Itu nombor satu. Nombor dua, bezanya kita boleh tengok dari segi simptom ataupun gejala. Biasanya untuk cardiac arrest ni, untuk degupan jantung berhenti ni, biasanya tak ada simptom awal. Kalau kita tengok biasanya orang yang sakit jantung yang ada serangan jantung ataupun heart attack ni, mereka ni boleh komplain, sakit dada, rasa tak sedap kat dada, kadang-kadang rasa sakit jantung ni. Sakit jantung. Okey. Kan? Peluh. Betul. Tapi bila cardiac arrest ni, rebah. Contoh, kita pernah tengok lah tadi dalam video pun ada pasal Erickson. Separuh masa pertama minit berapa? 40, 43 macam tu. Tengah lari, jatuh. Jadi tak ada simptom awal lah. Itu antara perbezaan yang utama lah. Okey. So maksudnya macam doktor sebut tadi, serangan jantung pun maksudnya darah tersumbat pun boleh menyebabkan cardiac arrest atau macam mana? Ya. Sebab contohnya bila ada salur darah jantung yang tersumbat, jadi oksigen tak sampai pada kawasan yang sepatutnya bekalan tu sampai lah. Kawasan tu mati. Otot jantung kawasan tu akan mati. Jadi pun kacau elektrik sistem tak? Sebab di satu rumah kan, elektrik kat situ akan kacau. Jadi bila dia kacau bilau tu menyebabkan boleh berhenti sistem elektrik. Seperti yang macam Dr. Ibrahim sebut tadi lah, dia memang ada kena-mengena dengan elektrik dekat jantung tu. Dia akan kacau juga sistem elektrik, wiring tu. Okay, faham. So menarik info kita pada ni. Baru start pun kita dah banyak dah juga info yang kita dapat. Macam simple layman term lah. Benda simple, wiring, serangan jantung dan elektrik tadi. Apa-apa kata blackout lah. So orang dah tahu dah. Kira maksudnya term dia macam blackout lah. Betul lah, blackout lah untuk jantung lah. Terbaik. Jadi Dr. Azhar, jadi kita dah tahu apa beza cardiac arrest dengan heart attack. Jadi sekarang ni kita cuma nak makluman lah daripada doktor sendiri, kenapa penonton-penonton kat rumah perlu sangat ambil tahu mengenai cardiac arrest ni. Okey, selain daripada kita yang terlibat secara langsung dalam perubatan, kita juga berharap orang sekarang ni kita dah aktif dalam sukan. Tak kisahlah orang awam ke, memang dia atlet ke. Jadi kalau kita tahu sedikit apa basic ataupun asas pemahaman tentang cardiac arrest ni, jadi jikalaulah berlaku sesuatu ketika bersukan, kita melakukan aktiviti fizikal, tak kisahlah di mana-mana pun, kita boleh kena pasti ini cardiac arrest. Sebab orang yang rebah atas padan ni boleh macam ni, orang sawan rebah juga. Betul. Kan? Sama juga. Orang hypoglycemia, dia kencing manis, tiba-tiba gula rendah, rebah juga. Boleh juga. Jadi kalau kita dapat kena pasti ini cardiac arrest kerana rawatannya berbeza. Jadi orang-orang sekeliling tanpa menunggu pasukan perubatan yang akan datang kan, jadi boleh memberi rawatan awal lah kalau kita dapat kena pasti ini cardiac arrest. Itu nombor satu lah. Nombor dua, benda ni mungkin tak boleh nak elak, tapi bila kita tahu pasal cardiac arrest ni, kita boleh kurangkan faktor risiko. Kita kenal risiko dia, kita kenal orang ni yang boleh risiko lagi tinggi. Faktor-faktor ni semua akan menyebabkan lebih kemungkinan untuk dapatkan cardiac arrest. Jadi benda-benda semini kalau kita kenal, kita tahu, jadi boleh mengurangkan lah risiko kepada cardiac arrest ni, degupan jantung terhenti ni. Menarik.
Okey, yelah mungkin tadi bercerita mengenai risiko. Okey, mungkin Dr. Ibrahim, kalau kita nak tahu apakah punca utama berlakunya cardiac arrest ni, untuk penonton kat rumah lah, mungkin diorang nak tahu apakah punca. Yelah, selalu kalau kita cakap, ada orang cakap pasal makan. Ada orang, saya ada dengar lah. Bukan ni bukan based on bacaan. Dengar pasal makan pun ada, pasal selalu tidur lewat malam pun ada, pasal bangun pagi terlalu cepat hari-hari pun ada. Kan banyaklah info-info daripada media sosial yang kita dapat tahu. So jadi kita nak tahulah apakah punca daripada pakar, apakah punca yang sebenarnya lah berlakunya cardiac arrest ni. Okey, itu soalan yang baik lah. Bobo. Baik, dalam perubatan kita sentiasa mengkaji sebab kita perlukan jawapan. Okay. Dan bila kita ada jawapan, baru kita boleh rawat dan kita boleh elak. Baik. Secara umumnya kita cardiac arrest ni di kalangan atlet ataupun orang yang bermain sukan, kita bahagikan kepada dua kelompok. Yang pertama, orang-orang individu yang berumur 35 tahun ke bawah dan individu yang berumur 35 tahun dan ke atas. Okey. So yang mudah ialah 35 tahun ke atas. So kalau atlet tu ataupun orang yang bersukan mengalami serangan jantung, umur dia 35 ke atas, dan kebarangkalian besar ia adalah masalah saluran jantung tersumbat ataupun heart attack lah, yang kita semua faham. Baik. Adapun bagi atlet yang muda berumur 35 tahun ke bawah, atlet remaja awal 20-an, maka biasanya cardiac arrest ni ada beberapa sebab. Okey, nombor satu yang kita sebutkan tadi sebagai masalah wiring dekat jantung tadilah. Di mana ada beberapa penyakit jantung yang menyebabkan laluan elektrik tu terganggu. Contohnya macam Wolff-Parkinson-White syndrome, long QT syndrome, Brugada syndrome. Ni benda-benda yang awam tak tahu. Tapi betul. Tapi kita sebagai pengamal perubatan, especially dalam bidang sukan, kita faham ini antara benda-benda penyakit berkaitan dengan electrical wiring jantung. Dalam benda tu juga, walaupun saya sebutkan tadi bahawa cardiac arrest ni biasanya mainly of wiring jantung, tapi ada juga benda-benda lain yang menyebabkan cardiac arrest. Okey. So saya sebutkan tadi penyakit tadi electrical wiring. Satu lagi penyakit berkaitan dengan struktur jantung, yang di mana secara genetiknya, maksudnya memang sejak lahir lagi atlet itu telah mengalami masalah jantung tu sendiri, seperti contohnya HOCM, hypertrophic cardiomyopathy. Maksudnya jantung dia, otot jantung dia membengkak dan menebal, dan dari segi fungsinya tak berapa sempurna. Okey. Itu adalah antara penyebab nombor satu atlet muda mengalami kematian disebabkan jantung lah. Okay. And then satu lagi ialah radang kepada jantung tu sendiri, kita panggil sebagai myocarditis. Myo merujuk kepada otot, CARD, cardio lah, which is jantung, and then itis tu merujuk pada inflammation, which is radang lah. So radang kepada otot jantung. Dan myocarditis ni biasanya disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun jangkitan virus. And then untuk pengetahuan semua, antara komplikasi COVID ialah myocarditis. Nak kena faham lah tu. Okey, dan benda ni tak kekal. Tapi dia maksudnya over time dia akan makin pulih, sebab tubuh kita akan semakin pulih over time. Jadi sebab itu kalau perasan dalam rawatan susulan orang yang ada COVID ialah kita akan beritahu bahawa kalau nak start bersenam, kena start dengan perlahan-lahan. Maksud katalah sebelum ni you boleh run pace 4-5, you kena COVID, you rest 10 days quarantine, betul kan? Betul. And then once you recovery tu, you jangan bantai pace 4-5 balik. You start pace 10 dulu. Walk, tengok you punya simptom tu okey ataupun tidak. And then over time you build up balik slowly lah. Biasanya orang yang post covid, patient post covid ni memang ada kebarangkalian untuk terkena cardiac arrest ataupun macam mana doktor? Dia ada kebarangkalian untuk dia kena myocarditis.
So kalau if let's say dia teruskan back to pace 4 dia tadi tu dah. Maksudnya dia tak ada progression, dia tak ada slow, dia terus je. Bukan. Dia mungkin ada myocarditis. Dia tak tahu sebab simptom dia macam kita sebutkan tadi, cardiac arrest ni kadang-kadang tak ada simptom. Dan kemungkinan rebah tu ialah simptom yang pertama. Jadi to be safe, sebab we don't know, katalah kita 4 orang pernah kena COVID, bukan semua kita akan kena myocarditis. Dia punya insiden lebih kurang tak silap saya 1 dalam 200 kalau tak silap lah. Tapi adalah kebarangkalian. Ada kebarangkalian tu ada walaupun kecil. Okay, so kita tak boleh nak test semua orang. Betul kan? Dan semua orang pun tak ada masa nak pergi test kan. So sebagai general nasihat, kita beritahu, okay, you had COVID, you want to go back to play, it's fine, but start perlahan-lahan. Untuk dapatkan you punya baseline fitness level, and then see, tengok you punya badan boleh cope ataupun tidak. Dan kalau tak ada simptom apa semua, dan you pelan-pelan naik. Isu je ialah kita tak nak you terus daripada pace dulu. Aku sebelum COVID pace 4, aku nak start radio pun pace 4 terus. Tak boleh lah macam tu. So maksudnya jantung tu tak boleh nak berdegup dengan kuat bila habis kena COVID. Tapi pace aku punya experience, aku kan COVID fighter kan. Tapi memang ada kacau menurut tu. So kita nak push ke yang asal pun tak boleh. Kita akan rasa macam sesak. Saya tak tahu lah, mungkin orang lain ke macam mana. Sebab you listen to your body. Kalau you listen to your body, then you will know, something's not right. I have to take it slow. But unfortunately, ada people yang tak listen to his body. Dia geram. Dia geram kan. So aku dah out lama ni, COVID dah 2 minggu kan. Aku nak main balik ni. Balas dendam lah ni. Lepas tu dia balas dendam. So dia meletakkan diri dia pada risiko yang lebih tinggi untuk kena cardiac arrest disebabkan oleh myocarditis. Makin panas lah kita punya cerita ni. Okey, suka saya untuk ingatkan kepada penonton di rumah agar tekan butang like dan share agar semua orang dapatlah info yang betul. Seperti doktor maklumkan tadi. Ilmu tu kena dikongsi, jangan disimpan seorang-seorang. Alright, jadi memang terbaik Dr. Ibrahim punya explanation tadi. Jadi info yang terbaru, info yang baru untuk kita, info yang baru untuk penonton di rumah juga. Jadi Dr. Azhar, saya nak tanya sikit mengenai ni lah, cardiac arrest ni. Siapakah orang yang berisiko untuk kena cardiac arrest? Adakah dia orang atlet saja ke, ataupun orang tua ke, ataupun jelah kebun ke, macam mana? Okey, terima kasih Abang Zalan. Saya suka ambil poin Dr. Ibrahim tadi pasal pembahagian umur. Kita ambil umur 35 lah. Kerana umur 35 ni banyak disebut dalam kajian-kajian sains perubatan lah. So untuk umur 35 ke bawah, isunya kebanyakannya memang disebabkan memang sistem wiring tu yang ada problem. Jadi kita tak tahu sangat pasal risiko ni, sebab sekali dia kena dam. Tapi untuk umur yang 35 tahun ke atas, tak kisahlah dia atlet ke, tak kisahlah dia orang awam ke, recreational atlet, weekend ke apa semua, macam saya sebutkan pada awal tadi kan, perbezaannya salah satunya serangan jantung ni boleh menyebabkan cardiac arrest juga. Jadi kita kena critical isu jantung. Sesiapa yang pernah ada masalah jantung, ada dalam keluarga, dia punya yang terdekat, mak bapa, ayah, sepupu yang pernah ada masalah jantung masa kecil, kan? Mungkin dia punya ni yang masih kecil, tapi kita ada risiko tu. Kalau kita ada yang ni lah. Lepas tu, siapa yang ada kematian saudara terdekat pada umur yang muda, maknanya umur 50 meninggal masalah jantung. Jadi itu antara individu-individu yang berisiko tinggi. Lagi contoh, siapa yang ada diabetes mellitus, kencing manis, kolesterol tinggi, dyslipidemia, ni semua ada risiko. Kerana semua masalah jantung ni, bila dia kacau dia salur darah tu, dia boleh menyebabkan cardiac arrest tu juga. Jadi penting lah sebenarnya untuk jaga kesihatan tu. Maknanya macam Azlan cakap tadi lah, semua orang sebenarnya boleh kena. Kanak-kanak pun ada sebenarnya, tapi kanak-kanak dia lebih kepada masalah jantung daripada lahir lah. Tapi mereka pun ada masalah cardiac arrest kan. Tapi bila kita bercakap pasal orang dewasa ni, semua ada risiko tu, individu risiko tu lah. Bila ada masalah jadi adakah kita perlu takut ataupun yalah, sebab semua berisiko kan. Jadi adakah kita perlu risau ataupun kita just keep on buat benda yang exercise ke macam tu? Kalau kita risau, tak ke mana lah kita kan, asyik risau je. Ya, betul, kan? betul. Yang penting lah bila kita dah timbul ilmu, kita tahu kan, kita boleh elak faktor risiko, kurangkan risiko yang ni, kurangkan risiko yang ni. Kita buat apa yang perlulah. Contohnya pemeriksaan kesihatan ke apa semua, check.
Dan aktiviti sukan ni sebenarnya satu aktiviti yang baik, cuma pada tahap yang tertentu. Macam Dr. Ibrahim terangkan tadi kan, bila dah ada sesuatu tu kita go slow, dan ataupun kita tahu limit kita, listen to the body. Terbaik. Itu yang info terbaik lah doktor. Sebab kita ingat cuma atlet saja. Rupanya semua orang berisiko untuk kena cardiac arrest. Jadi maksudnya bila berada di rumah pun akan tetap ada risiko terkena cardiac arrest lah. Betul? Alright. Terbaik doktor. Thank you. Jadi selepas ni kita tanya Dr. Ibrahim lah pula jadi apakah tanda-tanda dan gejala bila terkena CA ni maksudnya kita tahu dia sudden terkena dengan cardiac arrest ni macam doktor explain tadi. Cumanya apakah simptom-simptom dia mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum terkena cardiac arrest ni? Soalan yang baik. Sebab kita kalau boleh nak elak kan. Betul, kita nak tahu simptom dia tu. Ada tak tanda-tanda bahawa kita boleh terkena cardiac arrest? Cardiac arrest ni kadang-kadang simptom pertama dia ialah cardiac arrest tu sendiri. Okey. Wiring tadi tu lah. Tak, bukan. Maksudnya serangan jantung tu ialah simptom pertama awak. So maksudnya memang tak ada langsung? Memang tak ada. Okey. Sebab sebagai contoh yang kita tengok dia montage Erikson kan. Erikson ni dia train di kelab Inter Milan. Okey. Kelab Itali, kelab bola Itali antara kelab yang paling teliti dari segi screening jantung. Sebab dari segi kajian jantung atlet ni, kalau dalam dunia memang Itali memang nombor 1, bukan antara, memang top. Jadi bila atlet pada elite level sebegitu, walaupun ada screening yang baik, yang komprehensif, masih lagi boleh terkena. Maka kita boleh simpulkan bahawa memang amat sukar untuk saya beritahu kat sini bahawa saya boleh beritahu ini adalah tanda-tanda awal untuk awak kena cardiac arrest. Tak ada orang boleh tahu lah. Tak ada orang boleh tahu. Satu dunia pun tak ada Tak boleh. So jadi memang tak boleh lah. Kita jangan takutkan diri kita lah. Jangan takutkan penonton. Macam Dr. Azhar tadi sebut kan. Ya, betul-betul. Cuma bezanya antara Erikson ialah dia screening dia tip-top. Betul? Okey. Sebagai profesional, dia screening dia setiap tahun dan sebagainya. Bezanya, adakah kita sebagai individu yang bersukan secara rekreasi ataupun atlet di peringkat negeri ataupun negara melalui screening yang sama ataupun tidak? Sebab daripada hal screening ni, sekurang-kurangnya kita boleh nilaikan pada peringkat awal bahawa orang ni ada risiko ataupun tidak. Sebab itu sebaiknya dalam setiap tournament, dalam setiap dalam setiap atlet yang nak start untuk train secara serius dalam satu lapangan, sepatutnya dia kena ada melalui pemeriksaan fizikal secara berkala. At least setiap season lah. Sebab ini untuk mengurangkan risiko untuk dapat untuk kita miss bahawa atlet ni mungkin sebenarnya ada masalah jantung secara genetik yang kita terlepas pandang, yang dia tak pernah rasa pun. Sebab atlet saya semua jadi dia fit. You dah train daripada awal, so memang you fit. Jadi bila you nak kena tu, you kena berlaku dalam keadaan di mana dalam sangat high intensity, baru you terkena. So kita tak, kalau boleh kita tak nak miss benda tu. So ada benda-benda, bukan semua benda kita boleh screen, betul. Tapi ada benda-benda yang kita boleh pick up dengan melalui pemeriksaan kesihatan berkala ni. Baik. Masa itulah kesedaran lah, semua orang kena buat lah. Ceritanya jawapannya adalah tak boleh, tak ada simptom doktor. Jadi macam kita pick up balik apa yang doktor Azhar sebut tadi, jangan takut. Kita tak ke mana lah kalau kita takut. Jadi kita boleh cover lah mana faktor-faktor yang menyumbang kena cardiac arrest ni, kita boleh elakkan lah. Doktor, saya nak tanya lah. Kita dah tengok tadi ialah macam mana ialah keadaan dia kan. Boleh tak, sebab kita tak tahu macam mana dia punya terkena ke tak kan, kita tak tahu. So jadi bagaimana keadaan seseorang itu bila dia kena cardiac arrest? Ada tak diceritakan dalam study ataupun pesakit tu sendiri? Dia rasa macam mungkin yalah tiba-tiba saya nampak syurga ke apa kan, ataupun macam Dr. Azhar tadi cakap dia punya ini adalah cardiac arrest, ini bukan. Apakah? Kalau boleh saya kongsi, ingat dua.
Pertama, Saya tulis ni 2. loss of consciousness. Okey. Maknanya dia hilang sedar langsung. Oh. Bila hilang sedar dia jatuh kan. Dia memang lost macam tu lah. Dia akan rebah lah. Kita nampak dia rebah, tapi dia sebenarnya dia hilang kesedaran. Okey. Okay? Hilang Dan dia tiba-tiba sadar ke. Dia tak ada kata bang sakit. Tak ada. Dia jatuh macam Alisa lah. Kan? Ataupun apa video-video kita tengok. Nombor 2, bila kita tengok dia tak bernafas langsung. Tak bernafas. Tak nafas. Ataupun kalau dia bernafas pun dia macam tercungap-cungap, macam nyawa-nyawa ikan kan. Okey. So 2 perkara ni kita tengok rebah, tengok dia tak bernafas, tak gerak langsung ataupun nyawa-nyawa ikan. Itu antara yang cardiac arrest lah. Tapi kalau yang macam yang drama-drama yang macam apa Ahmad Abad kan? Itu serangan jantung. Okey, itu lain lah. Itu lain. Itu lain lah. Okey. So 2 hilang sedar dan tidak bernafas. Tidak bernafas. Senang. Dr. Ibrahim, saya nak tanya, pernah tak tengok depan mata sendiri cardiac arrest? Cardiac arrest depan mata. Depan mata. Untuk atlet lah, atlet. Alhamdulillah belum lagi. Alhamdulillah. Itu sebenarnya doa saya setiap kali sebelum saya kabur game. Betul. Jangan ada. Jangan ada orang rebah kat dalam padang. Ya, betul. Itu memang doa saya. Alhamdulillah masih dikabulkan. Cuma menambah apa yang Dr. Azhar sebutkan tadi. Of course yang dramatiknya bila dia rebah dan tak bernafas, okey. Tapi kalau tengok dalam montaj tadi ada gambar Sergio Aguero, okey. Sergio Aguero kalau ikut dia cerita dalam dia punya post dia kata masa dia main tu dia rasa tak sedap dada. Oh. Itu je dia rasa. Dia rasa sesak nafas. So again, kenapa dia tahu? Sebab at that level dia takkan rasa macam tu. Ya, betul. Sebab dia tahu dia sihat. Okay? Dia sihat, betul. So again, listen to your body. Okay, if you are training, alright, and then you feel tak sedap lah, maybe it's time for you to talk to us or to a doctor. Okay, because it might be subtle, macam mungkin sebab kau rasa macam tak fit kan, jadi kita rasa stitching, rasa macam tak nafas kan. Tapi you boleh tahu itu memang you kenal. Tapi mungkin kalau rasa tak sedap, debar-debar, rasa tarik nafas tak lepas kan, dan benda ni bukan biasa sebab you kenal your own body. Maka mungkin hopefully itu is not a cardiac arrest, but just to be safe, pergi check, talk to doctor. And then it's always better to be safe than sorry lah. Ya, betul. Betul. Memang macam tak, sebab dia nak cakap kita tak takut tak boleh, sebab dalam diri ni takut kan. Kita doa je macam Doktor cakap tadi, doa lah, jangan lupa. Janganlah ada masa kita jaga atlet ke apa, janganlah ada. Kita doa macam tu lah. Nanti bagi doa sikit doktor. Ya, habis ni kita terus baca doa. Jadi Dr. Ibrahim, saya punya soalan seterusnya, ada apa-apa komplikasi tak lepas kita terkena cardiac arrest ni? Contoh ialah kalau saya minta dijauhkan lah kan, tapi kalau terkena ada tak komplikasi dia? Contohnya dia memang langsung tak boleh bersenam ke ataupun macam mana? Okey, baik. Soalan baik. Ini soalan yang sangat bagus sebab dia ada live, sebab benda ni tengah hot sekarang, jadi memang ada live what you call real life punya situation sekarang. Baik. Komplikasi nombor 1 ialah kematian lah. So sebab tu kita bercakap tentang benda ni, sebab komplikasi dia ialah kematian. Dalam keadaan di mana kita bersyukur dan terselamat daripada kematian disebabkan sudden cardiac arrest ni, seperti mana Erickson, seperti mana Aguero, maka komplikasi dia biasanya apa akan berlaku ialah kita akan dirujuk ke pakar jantung, right? Dan dia akan buat pemeriksaan seterusnya untuk memastikan, untuk pasti kenapa kita terkena serangan jantung tersebut. Alright. And then kalau anda perasan sekarang ni Aguero dan juga Erickson dua-dua pakai, kita panggil sebagai defibrillator, automatic defibrillator implant. Okay. So benda tu ialah macam kita sebutkan electrical tadi kan. So benda tu dia letak kat jantung untuk membantu supaya electrical jantung tu sentiasa stabil. Maksudnya dia berdegup mengikut yang betul. Ya, betul. Dia tidak jadi tiba-tiba haywire ataupun terhenti. Dan kalau terhenti, dia akan restart. Dia automatik. Ya, betul. Ya, betul. Sebab tu nama dia automatic internal defibrillator, ICD. Benda ni
ni teknologi baru ke ataupun memang dah lama? Macam jumper pun. Lebih kurang jumper, tapi jumper kat situ lah. Oh. So kau tak payah marahkan orang yang jump Jam kau. sendiri lah. Okay, sebab kalau dalam cardiac arrest, apa yang kita perlukan ialah selain daripada CPR ialah automatic external defibrillator, which is mesin untuk membagi shock pada jantung tu kan. Kan dalam cerita-cerita perubatan yang clear kan. Okey. Itu barang lama. Sekarang ni barang baru, kita ada pad tu letak je pak. Okey. Dia akan scan, okey, perlu shock dan dia akan shock pop. Dia automatic control Dia automatic. Sebab tu LED defibrillator sekarang ni dekat shopping mall pun ada. Sebab memang dia didesign supaya orang awam boleh pakai. Bezanya awak confident ke tidak nak pakai je kan. Awak nampak ni betul ke tak nak pakai ke tidak. So bila kita dah train kita tahu okey ni memang cardiac arrest, kita kena pakai benda tu. Okey, so benda yang sama tapi diletak dalam ditanam di jantung lah. Ditanam tu maksudnya dia operate. Dia akan operate dekat situ. Ya, ada prosedur. So itu jaga masa panjang. Baik. Kalau orang yang tanam orang awam pakai tadi tu macam mana dia macam kat luar dia? Tak, dia kat dalam dia just prosedur yang pada jantung untuk tanam internal cardiac defibrillator lah, ICD. Okey, itu rentetan daripada apa yang doktor jelaskan tu. Adakah orang yang tak terkena cardiac arrest ni boleh implankan dekat badan dia supaya dia restart? Dia ada hierarki yang terkena. Baik, kalau kita katalah sebab benda ni kita bukannya boleh suka-suka letak. Okey, kalau kita risau katalah dalam keluarga kita ada saudara yang mati pada umur 30-40. Kita tak tahu sebab apa kan, sebab saudara jauh. Dan kita pun dah rasa macam bila aku lari tu rasa macam debar-debar lain macam. Jadi first step bila kita kena buat perluasan kesihatan lah. Sebab dan bila perluasan kesihatan tu nampak positif, mungkin dan kita akan rujuk ke pakar jantung. Dan pakar jantung akan nilaikan sama ada rawatan apa yang sesuai untuk masalah ni. Sebab dia bukan straightforward. Cuma hari ni kita punya fokus ialah mengenal pasti apa itu, macam mana cardiac arrest ni berlaku dan macam mana kita nak kenal pasti dan apa kita boleh buat. Sebab nak elak 100% tu susah. Sebab kalau Erickson dengan Aguero pun boleh kena. Dan kita ni maksudnya tak boleh suka hati lah kita nak implant sebenarnya tak boleh. For sure dia orang pun mestilah ada buat health screening secara berkala, betul tak? Betul. Jadi ada apa-apa lagi yang dia punya komplikasi yang lain tak? Yang selain doktor sebut tadi tu? In terms of carrier, biasanya itu adalah penamat bagi carrier seorang atlet lah. Contoh macam Fabrice Muamba, lepas dia kena cardiac arrest dulu, dia stop playing. Aguero pun after dia diagnosa pun dia berhenti. Erickson masih bersemangat nak main, tapi isunya dekat Itali law dia mengatakan bahawa orang yang ada internal cardiac defibrillator tak boleh main sukan profesional. Sebab dia masih sebab saya sebutkan tadi kat Itali dia punya cardiac screening very comprehensive. Jadi kat negara dia ada undang-undang tu. So sebab tu dia masih tak main lagi kat Inter Milan walaupun dia train. Jadi kesimpulannya ialah selain daripada isu jantung tu, yang lain semua okey. Dia boleh teruskan hidup sebagai orang biasa. Tapi high level of sukan it remains debatable because ini benda yang sangat bersikap individu. Dan atlet tu perlu berbincang dengan dia punya doktor tim dan juga dia punya kardiologis tentang risiko-risiko kalau dia kembali bermain pada level yang tinggi lah. Faham. Thank you doktor atas penjelasan, mantap. Doktor, saya nak tanya tu soalan. Contohlah kita ni bersenam kita balik rumah. Ada tak posibiliti ke barangkali yang kita kena selepas bersenam ke ataupun kita tak tahu macam mana? Ada tak barangkali? Okey. Cardiac sudden cardiac death in athlete ni dia dikategorikan sebagai sekiranya kematian itu berlaku semasa bermain sukan atau kalau orang tengok masa dalam masa 1 jam. Contohnya you main game and then masa cooling down dia collapse. Ataupun satu lagi ni orang nampak. Kalau orang tak nampak, contohnya malam semalam orang tahu memang dia ni jogging malam, tiba-tiba esok pagi tak bangun. Itu pun kita kategorikan sebagai sudden cardiac death from sport jugalah. Okey. Tapi benda ni definisi ni agak sukar untuk kita tentukan sebab siapa yang kita tentukan sebagai atlet, betul tak kan? Apa definisi atlet kan? So dia tak berapa straightforward lah. So menjawab soalan tadi,
lepas balik ke boleh ke kita tahu? Unfortunately tak boleh tahu. Sebab tu saya tekankan bahawa satu, be safe. Safe macam mana? Jangan buat senaman yang terlalu high intensity tanpa ada orang di sebelah. Okay. Nombor 2, make sure if you train alone, then someone else know that you are trained alone. And nombor 3, intensity tu. Intensity maksudnya gradual build up of your intensity. Don't just jump in to your the highest intensity yang you boleh pergi. Build it up slowly. Yalah, itu semua maksudnya nak kena ada ilmu dalam bersukan pun kena ada ilmu, even recreational ni lah, orang yang recreation kan. Kalau tak ada baseline fitness dia, so jangan berani lah dia nak buat high intensity punya workout macam tu. Ya, betul. Sebab kadang-kadang dia teruja. Contohnya macam dah masuk tahun baru kan. Okey, aku nak kurus. Yalah, badan raya lah badan raya dan sebagainya kan. Dia dulu atlet sekolah, last main umur 15. Sekarang dah umur 35, dia rasa dia nak push. Itu yang bahaya. Itu untuk diri sendiri juga pun. Betul. Untuk diri sendiri juga. Kadang-kadang kita macam tak ingat dunia. Kita kenal ramai orang yang tak ingat dunia juga, doktor. Tapi itulah, bila tahu ada info-info ni, ada kebarangkalian tu, kita kena tengok. Tapi ada makna untuk merendahkan kita punya semangat. Ya, kita jangan rendah-rendahkan kita orang. Saya tengok doktor macam salah doktor kurang je. Jadi daripada saya nak tanya Dr. Azhar lah, kalau terkena, kita sendiri terkena, apa yang perlu kita buat? Maksudnya bukan setakat kita lah. Saya rasa soalan ni kita lebih pada orang lain lah. Contohlah kalau Bobo terkena, apa yang saya perlu buat? Apa saya kena buat? Kalau family saya kena, apa yang saya kena buat? Itulah yang jawapan yang saya perlukan daripada Dr. Azhar. Okey. Pertama, jangan panik. Jangan panik lah, jangan mulabah. Rumah jatuh. Jangan mulabah lah. Okey. Betul. Tapi jangan pula sampai cool sangat. Betul. Ada orang jatuh. Betul. Jawapan ni biasa tapi penting tu lah. Kan? Okey. So kena itulah. 2, jangan ambil video. Jangan ambil video. Orang jatuh lah. Ni nak letak TikTok ni kan. Ini sikap rakyat Malaysia lah yang kita tengok, yang kita perasan lah. Okey. Itu kita pasal janganlah. Tapi saya boleh bagi mungkin conclusion dia. Pertama ialah dia panggil DR ABC, Doktor ABC. So D ni ialah danger. Okey, kita tengok ada seorang rebah, kita kena pastikan keselamatan daripada bahaya untuk mangsa dan kita yang nak tolong ni. Kita nak tolong. Contoh, dia rebah tengah jalan raya. Tengah jalan raya tu kita datang, kan buat CPR tak. Pastikan dulu. Kalau ada orang lain minta bantu, alihkan ke tempat selamat. Tengah banjir, jalan jatuh dalam air, CPR dalam air, tak payah. Selamatkan dia dulu, bawa tempat selamat, kita pun selamat. Jadi baru kita mulakan lah. So pertama dia danger lah, elakkan bahaya tu. 2 ialah dia panggil respon. Respon ni kita dah alihkan tempat selamat. Biasalah standard untuk rawatan perubatan ni, kita akan tepuk bahu dia. Tepuk bahu dia, cik sedar kan, boleh dengar saya ni, atau puan, boleh dengar puan. Biasanya tu standard lah. Tapi walaupun apa kita nak tengok respon dia. Tapi cara yang mungkin yang lebih selamat, biasanya kita tepuk bahu lah. Itu pun yang akan diajar dalam rawatan ni kan, latihan ni. Tepuk bahu dia. Encik, hello. Tengok dia respon tak? Betul. Dia respon macam mana? Adakah mata bergerak pun dah cukup, tangan bergerak dah cukup? Dengan suara ke? Itulah, kadang-kadang dia tak respon pun. Dia spin kan, dia macam tengok-tengok. Okey. Tu tengok respon lah. So bila kita dah tahu tu, ABC ni mungkin kita akan belajar lah dalam rawatan perubatan. Dia panggil airway, pernafasan, breathing. Macam kita tengok dia tercungap ataupun dia tak bernafas langsung. Sini circulation, kita check nadi dia. Kalau tak tahu pun just tengok dia punya breathing. Okey, confirm. Ni cardiac arrest ni, macam cardiac arrest kan. So apa yang next buat ialah, kalau kita ada orang sekeliling, minta orang sekeliling ni tolong call 999 talian kecemasan. Okey, kalau kita seorang, kita call dulu. Okey, sekian, lokasi di mana. Mungkin bagilah, biasanya pihak talian kecemasan ni akan tanya sikit, lelaki, umur, sekitar berapa, bila jatuh, dah berapa lama jatuh, untuk beri gambaran sikit lah. Okey, lepas tu baru kita mulakan rawatan awal kecemasan, bantuan kecemasan lah. So mungkin akan fikir lah, kalau takkan doktor kita nak buat CPR ni cardiopulmonary resuscitation, maknanya bantuan kecemasan untuk jantung dan paru-paru. Takkan saya nak bagi cium mulut dia nak bagi ni. Jangan fikir macam itu. Sebab orang fikir ni CPR kan, kita tengok tak. CPR terutama dalam kawasan COVID ni, kita hanya perlu buat chest compression, tekanan pada dada. Ada kadar lah, ada kadar tertentu berapa banyak nak tekan.
So apa yang kita boleh buat? Tekan dia. Tekan sajalah. Daripada dia pergi, kita tekan saja. Betul? Tapi kalau boleh, belajarlah cara yang betul, macam mana nak buat semua kan. Sebab dia ada tempat dia, bukan main tekan dia kan, dia punya rosak lah kan. Sampai so sampai rawatan mana ambulans datang lah. Ambulans datang ni akan dibawa defibrillator lah, macam Dr. Ibrahim cakap tadi. Jadi sampai masa tu, kalau boleh, maknanya kalau ramai kan, boleh lah gila-gila sebab letih kan, letih. So sebab yalah, kita biasa buat kan, saya buat hospital pun terpaksa gila-gila kalau kita buat tu. Chest compression tu memang akan letih, sangat meletihkan lah, saya beritahu kan. Jadi kalau ada orang ramai, minta pergi gila lah. Kalau seorang tu gantung lah kan, setakat mana kemampuan kita lah. Itulah yang memang terbaiklah. Jadi maksudnya DRABC. Apa tu R? Danger. Salah. Respon. Respon. Danger. Betul, ni danger. Jadi saya harap penonton-penonton di rumah dapatlah take note lah benda ni. DRABC ni ilmu yang baru. Okey. Kita pergi ramai ambil tu course. Ya, CPR. Jadi adakah doktor sokong untuk kita sebagai orang biasa untuk ambil sijil CPR? Ya. Perlulah. Jadi maksudnya perlulah kena ada perlu. hasil daripada info ni lah kan. Kena ambil tahulah bila ada sekarang di Johor ada buat khusus. Jom kita ramai-ramai join. Boleh panggil Dr. Ibrahim. Okey. Boleh panggil. Ya. Okey, terima kasih atas jawapan doktor. Okey, soalan seterusnya. Kita nak tahulah kenapa ramai atlet prestasi tinggi yang terkena cardiac arrest ni, terutamanya pemain bola sepak. Kita tahu kat TV semua banyak ni kan. Tadi pun ada macam bola tampar sikit tadi kan. Kenapa tu? Soalan yang bagus, dan saya rasa ramai orang juga dia tertanya-tanya kenapa benda ni berlaku ke atlet saja nampaknya. Kenapa bukan semua orang, tak berlaku pada semua orang ke? Okey, sebenarnya tanggapan ni adalah berdasarkan kepada sebenarnya kenapa ia lebih nampak pada atlet. Satu, sebab bila ia berlaku pada atlet, dia berlaku dalam keadaan di mana ramai orang tengok. Contohnya dalam event sukan, dalam perlawanan bola sepak. Jadi semua orang nampak. Jadi bila semua orang nampak, semua orang tahu. Dan event sukan dia bukan event seorang-seorang. Kan? Mana ada orang main kalau main seorang-seorang kita tak panggil event, kita panggil training. Kan, suka-suka. Jadi event ni semua tengok. Bila exposure tu lebih, maka lebih ramai lagi orang yang tahu. Okey. Jadi sebenarnya kalau mengikut dia tak ada tak banyak data yang membezakan antara kebarangkalian atlet berbanding orang yang bukan atlet yang terkena serangan jantung. Okey. Satu, sebab definisi atlet tu sendiri, siapa yang kita kategorikan sebagai atlet lah. Okey, itu nombor satu. And then ada satu kajian di Denmark lah kalau tak silap saya, sebab negara Denmark dari Scandinavia ni memang sangat rajin buat kajian-kajian macam ni. Jadi dia mendapati bahawa sebenarnya rate ataupun pembandingan antara serangan jantung orang yang bersukan dengan orang yang populasi biasa adalah lebih kurang sama. Sama je. Okey, jadi bermakna kalau awak marathoner ke, gym player ke, main sukan dam ke kan, berbanding orang yang tak main sukan ataupun sekadar main PUBG, risiko untuk dapat cardiac arrest tu sebenarnya sama. Bezanya, satu tu bila berlaku ramai orang nak tengok. Yang satu lagi mungkin berlaku dalam rumah, maksudnya orang hanya keluarga terdekat saja yang tahu ataupun mungkin kawan-kawan sekolah saja yang tahu. Okey, jadi sebab publicity itu yang menyebabkan kita rasa bahawa benda ni seolah-olah eksklusif kepada atlet. Ya, sebenarnya tidak. Okey, dan menjawab pada soalan awak tadi, adakah kenapa spesifik bola? Secara umumnya bola adalah sukan paling popular di seluruh dunia. Dan di Malaysia pun dia sukan yang paling ramai sekali. Kalau satu kelas tu ada 20 orang budak lelaki, mungkin 10 orang pandai main bola. Tapi yang main pingpong mungkin dalam satu sekolah mungkin ada 10 orang saja. Betul? Jadi sebab populariti sukan bola sepak tu di negara kita, maka ia menjadi seolah macam ramailah player bola yang kena. Okey. Sebagai contoh, kalau di Amerika Syarikat, di mana sukan asal dia ialah basketball, American football dan baseball kan. Jadi kalau kat sana yang tertinggi kematian daripada masalah jantung ini adalah daripada sukan basketball.
Jadi maksudnya bukan football tu. so bukan sukan itu yang menentukan bahawa risiko awak lebih tinggi, tak. Dia, sebab populariti sukan tu yang buatkan benda tu lebih nampak berlaku dalam sukan tersebut. Bukan sukan tu sebagai satu risiko. Yalah, so maksudnya kita janganlah takutkan orang ramai. Jangan bersukan, nanti ada terkena. Boleh terkena dengan ni kan. Orang tak main bola sepak dah. Dah langsung kan. Jangan macam tu. Tak boleh macam tu. Okey, kita ada satu video yang mana kita tengoklah tahap orang ramai, kesedaran orang ramai berkenaan dengan keadaan arrest. Okey, jom kita tengok video, kita saksikan. Keadaan arrest. Alamak. Keadaan arrest ni keadaan nak direhat. Keadaan arrest tu gangguan jantung. Cardiac arrest. Alamak, kena search dulu lah. Cut. Cardiac arrest ni dia ada lebih kepada electrical jantung. Jantung tu terhenti secara tiba-tiba. Jantung seorang itu berhenti secara mengejut. Jantung tu berhenti Jantung tu akan berhenti serta-merta. Jantung terhenti dengan tiba-tiba. Orang muda pun boleh kena sebab aktiviti yang over. Tak, saya tak tahu. What? Jantung terberhenti. Okay. Heart attack? Heart attack macam sama. Heart attack dua-dua kena hantar hospital. Setahu saya cardiac apa tadi? Cardiac arrest tu macam dia tiba-tiba berhenti, sama ada ketika bersukan ataupun tengah berjalan ataupun tengah buat sesuatu, padahal dia tahu yang padahal kesihatan dia baik ataupun sihat. Dia lebih kurang macam heart attack, tapi mostly yang kena atlet. Dia hampir sama dengan heart rate tapi bukan. Heart rate, heart attack. Serangan jantung terutama ketika bersukan. Apa perbezaan keadaan arrest dengan heart attack? Heart attack, alamak. Ni macam serangan jantung macam tu lah. Itu keadaan arrest, tahu tak? Tak tahu. Sabar, aku tengah baca pasal zakat ni. Tak apa. Tiba-tiba keadaan arrest. Keadaan arrest macam heart attack. Cancel. Cardiac arrest. Apa tu? Mana tahu. Cardiac arrest. Apa tu? Dah pergi Google. Cardiac arrest yang saya tahu itulah apa? Kita bagi bantuan pernafasan. Kardia rasanya berkenaan perut tak? Ya ke? Macam dia nampak macam kelakar, tapi sebenarnya macam kesedaran tu kurang lah. So sebab tu Diorang tahu, diorang cakap jantung terberhenti kan. Adalah idea. Lepas ni harapnya apa yang telah dicerahkan oleh pakar-pakar yang kita panggil ni bolehlah membuka mata lah. Ya, betul. So sebab itulah kita memang nak adakan sesi beginilah supaya orang lebih tahu dan sedar betapa pentingnya. Dan tapi bukan yang tadi tu, yang takut untuk sukan. Kau rasa penting tak? Penting lah. Kita boleh teruskan lah. Aduh, jadi teruskan lah Dr. Azhar. Kita dah tahulah apa dia punya definisi, apa simptom dia kan semua. Cumanya kita nak tahu apa cara nak elak untuk terkena cardiac arrest ni. Okey, terima kasih Coach Zlan. Pada saya mungkin saya akan gunakan perkataan kurangkan risiko. Lebih daripada elak lah. Sebab kita tahu kadang-kadang ada benda tu memang kita tak boleh elak. Dia dah rosak tu memang rosak lah. Cuma kalau kita nak kurangkan risiko ni, mungkin saya boleh guna ni lah, gaya hidup yang sihat. Okey. Gaya hidup yang sihat ni pertama kita sebut pasal pemakanan. So pemakanan ni memang kena seimbang, yang sihat, jangan makan berapu. Bolehlah sekali-sekala cakap nak cheat day. Tak payah cheat yourself lah kan. Pemakanan yang sihat. Dua, aktiviti fizikal. So sukan pun ataupun aktiviti fizikal ni sebenarnya bukan kita punya halangan. Sebab nak takut cardiac arrest ni jangan bersukan. Tak. Satu salah cara dia. Kita kena bersukan, tapi bersukan cara yang betul. Cara yang betul. Kita buat aktiviti fizikal, cara yang betul. Cara yang betul ni buat pemeriksaan kesihatan,
ada teknik dia bersukan kan, bukan main belasah je kan. Tapi kena bersukan lah, sebab ini salah satu gaya hidup yang sihat. So kena bersukan, kena aktif secara fizikal. 3 ni elakkanlah penggunaan ubat-ubat. Kita tahu kan, tak kisahlah dia atlet profesional ke, tak kisahlah dia atlet separuh masa ke, tak kisahlah dia weekend warrior ke, atlet hujung minggu kan. Kadang-kadang nak rasa best sikit, ambil ubat. Contohnya ni lah, ais ni kan, ambil ubat tu dia akan kacau sistem elektrik. Dia akan kacau. Bila start je, kena cardiac arrest, bye-bye lah kan. So dia kata antara benda dalam gaya hidup sihat lah Bila tidak yang ni, kita boleh kurangkan risiko tu. So simple lah. Saya rasa tips untuk penonton rumah, 3 benda tadi doktor cakap tadi. So jaga amalan kehidupan gaya hidup sihat. 1, jaga pemakanan, dan jangan ambil ubat. Jangan check secara berkala lah. Okay. So saya rasa penonton rumah pun tahulah. Benda ni basic, tapi selalu orang ya macam ambil mudah lah. Saya sendiri ni lah untuk check up tu kan. Rasa semua kot kan. Check up, jaga makan, teruskan bersenam. Itu memang benda yang basic tapi susah nak buat lah. Tapi saya harap dapatlah kita buat yang lepas ni kan, dalam ramai. Dan kita teruskan dengan soalan terakhir, Azlan. Saya rasa kita macam dah hilang kan. Boleh kita teruskan yang soalan terakhir. Okey. Jadi saya rasa saya tunjukkan pada dua doktor lah apa harapan doktor selepas dapat explain mengenai cardiac arrest pada podcast kita yang pertama. Saya mula dulu saya ulang balik salah satu poin yang saya sebut tadi, iaitu berdasarkan pemeriksaan kesihatan ni. Untuk atlet ni, macam Dr. Ibrahim tadi ada guna terma PPE lah, Participation Examination. Maknanya untuk atlet profesional ni biasanya memang ada, sebelum dia nak sukan cara ni, nak masuk kelab ni, nak join kelab sukan ni, mereka akan buat pemeriksaan kesihatan. Okay, so benda ni memang biasanya tak ada masalah untuk kelab sukan. Tetapi untuk orang awam biasanya mereka terlepas pandang benda ni. Orang awam ni termasuklah yang mereka weekend warrior, exercise hujung minggu sekali-sekala ni kan. Mereka lupa untuk buat pemeriksaan kesihatan berkala kan, yang tahunan, terutama yang lebih umur 35 tahun, 40 tahun ni. So kena jumpa doktor kan, jumpa doktor anda. Kalau doktor anda pun confused, tak apalah, cari yang boleh buat kan, untuk kita pastikan bahawa screening tu, maknanya pemeriksaan kesihatan tu, dia bukan nak elakkan, tapi at least kalau kita ada faktor risiko yang tinggi, doktor tu boleh kena pasti awak ada faktor risiko, baik saya rujuklah kepada pakar jantung, contoh. Jadi at least benda ni bila dah jadi satu tabiat, satu kebiasaan dalam kita bermasyarakat, insya-Allah lah kita boleh kurangkan kadar cardiac arrest ni. Baik, terima kasih doktor. Mungkin Dr. Ibrahim secara ringkas harapan. Okey, cardiac arrest ni bila berlaku, risiko survival adalah kurang daripada 7%. Okey, bila berlaku tanpa CPR, tanpa AED. Bila ada CPR yang bagus, survival rate meningkat sikit dalam beberapa persen. Tapi bila ada AED, Automated External Defibrillator, kalau ikut setengah kajian tu, survival rate sampai melebihi 90%. Jadi harapan saya dua benda. Satu, semua orang yang terlibat dalam sukan ada basic life support punya training. Okey, itu nombor satu. Dan nombor dua, semua fasiliti yang berkaitan dengan sukan, sama ada sekolah, gym, training centers, dan event-event sukan, semua ada AED. Sebab benda ni saja yang insya-Allah boleh menyelamatkan nyawa. Good basic life support and also early defibrillator. Kalau kita boleh improve ni dalam kita punya arena sukan kita, maka saya rasa itulah langkah yang paling baik yang kita boleh capai hasil daripada discussion kita pada hari ini. Baik, terima kasih Dr. Ibrahim dan Dr. Azhar di atas pencerahan yang diberikan. Saya rasa memang kalau boleh tepuk tangan Pak memang saya tepuk tangan. Lepas habis kita tepuk tangan. Okey, baiklah, sebelum kita akhiri Rise Up Plus podcast bagi siri yang pertama yang julung-julung kita buat ni, buat penonton di rumah, kita ada soalan buat anda semua. Jawapan dia
ada dalam perbincangan kita sebentar tadi. So dengar kat Spotify Raizab Johor, YouTube Majlis Sukan Negeri Johor, dan Facebook Majlis Sukan Negeri Johor. So anda berpeluang untuk memenangi t-shirt eksklusif. Eksklusif yang macam Azlan pakai ni lah. Pastikan anda semua follow media sosial TikTok, Instagram Raizab Johor, Spotify Raizab Johor, dan YouTube Raizab TV. Itu syarat dia. So jangan tak follow pula, tengok Instagram je. Okay? Dan jangan lupa kita macam biasa like dan share kita punya podcast pada malam ini. Alright. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Azhar dan Dr. Ibrahim kerana sudi bersama-sama dengan saya dan Bobo di podcast Raizab Plus podcast yang pertama. Jadi saya harapkan ini merupakan batu loncatan lah untuk kita terus menyebarkan ilmu-ilmu kepada penggiat-penggiat sukan di negeri Johor dan juga di tanah air, di negara Malaysia lah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada anda semua penonton di rumah kerana bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan info-info yang terbaik daripada panel-panel dijemput khas daripada hospital di negeri Johor untuk yang pertama ni lah. Dan saya ingin ucapkan ribuan ampun jika ada tersalah dan terkasar bahasa kan. Semuanya yang buruk daripada saya, yang baik semua daripada Allah SWT. Alright, jadi saya nak ucapkan selamat malam dan kita berjumpa lagi di podcast yang seterusnya di sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raizab.